Demi Allah, dia sumpah atas nama Allah, demi Allah, aku tidak akan sesekali menerima Julaibib menjadi menantu aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Julaibib. Bila mana kita nak belajar berkaitan dengan Julaibib, siapakah sebenarnya Julaibib dan apa sebenarnya kisah yang berkaitan dengan Julaibib. Jadi kita kena ingat dulu satu benda, bila mana Nabi sampai dekat kota Madinah, ketika itu ada seorang budak yang bernama Julaibib. Ketika itu Sayyidina Julaibib berumur 10 tahun baru. Kata Julaibib, ketika mana aku melihat Nabi SAW pandang pertama. Kata Julaibib, pandangan pertama aku ketika mana aku melihat Rasulullah SAW, aku telah pun sayang kepada baginda SAW. Dan ketika itulah bila mana dia dah mula sayang kepada Nabi, Julaibib tidak menghiraukan segala permainan yang pernah dimainkan oleh Julaibib sebelum ni. Segala permainan ditinggalkan oleh Julaibib. Dia tidak menghiraukan kawan-kawan yang bermain seperti permainan-permainan anak-anak kecil pada masa tu. Dia tidak menghiraukan, dia tidak turut serta anak-anak kecil pada masa tu yang sedang bermain. Kerana apa? Kerana saking sayang Julaibib kepada Nabi SAW. Dan Julaibib kita kena tahu yang tidak diketahui ibu dan ayahnya siapa. Dan Julaibib ni sifat dia adalah seorang yang sangat miskin, yang tidak ada harta, tidak ada rumah. Malah rupa paras Julaibib pada masa tu sangatlah hudoh, sangatlah tak lawa, menyebabkan ramai orang, ada kalangan penduduk masyarakat Madinah pada masa tu, ada yang senang, ada yang tak senang dengan perangai Julaibib. Mungkin ada yang tak suka disebabkan rupa paras Julaibib yang macam tu. Jadi tinggallah Julaibib dekat masjid Nabi SAW bersama dengan Ahlu Suffah, dan di antara Ahlu Suffah adalah Sayyidina Abu Hurairah. Maka bila mana Julaibib dah tingkat usia dewasa, maka Nabi panggil Julaibib. Maka kata Nabi SAW kepada Julaibib, wahai Julaibib, adakah kamu tidak mahu berkahwin wahai Julaibib? Bagaimana aku nak berkahwin ya Rasulullah? Dengan aku macam ni, dengan rupa paras aku yang tak lawa, aku tahu ramai orang tak suka kepada aku ya Rasulullah. Maka Nabi kata, wahai Julaibib, aku akan carikan kepada kamu seorang isteri yang solehah. Nabi mendoakan kepada Julaibib dan Nabi mendoakan kepada isteri Julaibib. Dan ketika itu dalam masa yang singkat, datanglah seorang sahabat Nabi SAW kepada Nabi. Dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ada anak perempuan ya Rasulullah. Maka bila mana Nabi dengar, Nabi kata, aku nak meminang dia. Gembira sahabat tadi disebabkan Nabi nak meminang anak dia. Tapi Nabi sambung, aku nak meminang bukan untuk aku nak meminang untuk Julaibib. Ketika itulah dia daripada gembira berubah perasaan dia bila mana dia dengar nama Julaibib. Mungkin daripada gembira jadi down perasaan dia, tapi dia kena jaga di hadapan Nabi. Pada awalnya dia bagi tahu Nabi yang dia ni ada anak perempuan, dia inginkan Nabi untuk mengahwini anak perempuan dia. Tapi bila mana Nabi kata yang aku nak meminang anak kamu untuk Julaibib, drop mood dia. Tapi dia kena jagalah, jaga adab di hadapan Nabi. Dia tak boleh nak tolak. Maka dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, berikan aku masa, aku nak balik bincang dengan orang rumah aku. Maka Nabi kata, tak apa, silakan. Maka berjalanlah sahabat tadi. Dalam perjalanan dia cuba berfikir, hati dia berbolak-balik, serba salah, sedih, tak tahu nak rasa macam mana. Sebab apa? Sebab yang meminta itu adalah Nabi. Dia kalau nak menolak pun dalam keadaan serba salah. Sebab yang meminta itu Nabi, bukan orang biasa, kan? Jadi dia serba salah. Maka dia pun tahu, sepanjang dia perjalanan, dia yakin dan isterinya tidak akan menerima Julaibib sebagai menantu. Dia sangat yakin. Maka bila mana sampai dekat rumah, dia cuba ceritakan kepada isteri dia, wahai isteriku, tadi aku berjumpa dengan Nabi dan aku bagi tahu kepada Nabi kita ada anak perempuan. Dan Nabi nak meminang anak kita. Maka bila mana dia dengar Nabi nak meminang anak dia, gembiralah isteri tadi. Saking gembira dia kata, tidak adalah satu kemuliaan yang lain, kemuliaan yang boleh mengatasi kemuliaan ini yang mana Nabi menjadi menantu kita. Sangat gembira. Tapi bila mana dikatakan oleh suami dia, wahai isteriku, sabar, Nabi nak meminang anak kita untuk Julaibib. Ketika itu jugalah kata isteri dia, demi Allah, dia sumpah atas nama Allah, demi Allah, aku tidak akan sesekali menerima Julaibib menjadi menantu aku. Demi Allah, memang dia tak akan terima Julaibib menjadi menantu dia. Kenapa? Kerana disebabkan Julaibib ni tak sama taraf dengan mereka. Dan Julaibib ni hudoh, tak lawa. Julaibib ni miskin. Julaibib tak sama standard dengan dia. Tengok perangai ini, daripada dulu sampai sekarang ada lagi perangai macam ni. Jadi jangan hairanlah perangai macam ni masih ada dalam kalangan masyarakat kita. Kerana daripada zaman Nabi lagi
dah ada perangai yang macam ni, suka judge orang, suka melihat keburukan orang, suka melihat kehinaan orang. Janganlah kita melihat orang dengan pandangan kehinaan dalam keadaan kita memandang kita ni mulia, tapi pandanglah orang lain dengan pandangan kemuliaan dan pandanglah diri kita dengan pandangan kehinaan. Kita pun tak tahu, boleh jadi orang yang kita pandang hina tu sebenarnya dia adalah lebih mulia daripada kita. Kita pun tak tahu macam mana riwayat hidup dia nanti ni. Boleh jadi nanti ni dialah orang yang selamatkan kita daripada api neraka. Boleh jadi orang yang kita benci itulah yang akan tarik kita daripada neraka masuk ke dalam syurga. Boleh jadi orang yang kita benci itulah akan tolong kita ketika mana kita susah. Sebab itulah jangan cepat kita menghina orang. Jangan cepat kita judge orang, wahai Melayu. Bila mana isteri dia siap bersumpah yang aku tidak akan sesekali terima Julaibib menjadi menantu aku, maka kata suami dia, wahai isteriku, macam mana nak jawab dengan Nabi? Apa jawapan nak bagi kepada Nabi ni? Maka kata isteri dia, ikut abang lah. Pandai-pandailah jawab. Tengok, dia lepaskan diri dia. Pandai-pandailah abang nak bagi jawapan apa kepada Nabi. Dan ketika mana mereka sedang berbual, rupa-rupanya perbualan mereka didengari oleh anak perempuan mereka tu. Maka bila mana anak perempuan mereka dengar, terus anak perempuan mereka kata, wahai ayah, wahai ibu, kalau itu daripada Nabi, maka aku nak berkahwin dengan Julaibib. Aku nak berkahwin dengan Julaibib. Maka diringkaskan cerita nak buat macam mana kan? Sebab yang nak berkahwin ni bukan ibu dan ayah mereka. Yang nak berkahwin ni anak mereka. Maka Nabi pun suka, Nabi pun happy. Maka dikahwinkan Nabi. Nabi mengahwinkan antara Julaibib dengan anak perempuan sahabat Nabi SAW tadi. Maka bila mana Julaibib dah pun berkahwin, maka satu hari adalah satu seruan untuk berjihad. Maka bila mana para sahabat termasuk Julaibib dengar sahaja ada seruan jihad, maka mereka membuat persiapan diri dan membuat persiapan peralatan senjata untuk berperang. Siapkan tombak, siapkan pedang, siapkan kuda dan sebagainya. Maka ketika mana mereka berperang, berlakulah peperangan dan Allah takdirkan dalam peperangan itu syahidnya Julaibib. Maka bila mana dah siap peperangan, maka berkumpullah para sahabat. Nabi kata pergi cari sahabat-sahabat yang lain. Maka mereka pergilah cari sahabat-sahabat yang dah syahid dan sebagainya, dan berkumpullah mereka. Dan sahabat pun kira, ya Rasulullah, kita dah cukup. Maka Nabi tengok daripada kiri ke kanan. Nabi tengok, maka Nabi tanya, di manakah Julaibib? Rupanya mereka pun tak tahu, mereka pun lupa dengan kehadiran Julaibib. Tengok macam mana pandangan mereka kepada Julaibib. Maka ketika itu Nabi pun arahkan ke semua para sahabat untuk mencari Julaibib. Maka bila mana para sahabat yang lain sedang mencari Julaibib, mencari jenazah Julaibib, ketika itu mereka dapati Julaibib dah pun syahid. Dan di sekeliling jenazah Julaibib adanya 7 orang musuh yang telah pun mati. Maka ketika itulah kata Nabi, Julaibib seorang boleh tewaskan 7 orang musuh. Dan Nabi sambung lagi, sesungguhnya aku daripada Julaibib dan Julaibib daripada aku. Dan Nabi mengarahkan semua para sahabat untuk menggali kubur khusus untuk Julaibib. Dan Nabi mengangkat jenazah Julaibib. Dan Nabi sendirilah yang menurunkan jenazah Julaibib dalam liang lahat dan meletakkan jenazah Julaibib. Nabi sendiri yang buat. Dan ketika itulah para sahabat melihat, mereka berkata sesama mereka, bestnya jadi Julaibib, sukanya jadi Julaibib, disebabkan Julaibib Nabi sanggup turun ke dalam liang lahat untuk meletakkan jenazah Julaibib ke dalam liang lahat. Disebabkan Julaibib Nabi kata, aku daripada dia dan dia daripada aku. Maka itu di antara kisah Julaibib yang kita boleh belajar. Banyak sebenarnya kisah Julaibib yang kita boleh belajar. Antara kisah yang kita boleh belajar adalah inilah, yang mana kita jangan cepat menghina orang, jangan cepat menghukum orang. Jangan disebabkan orang tu tak sama taraf dengan kita, jangan disebabkan orang tu tak sama standard dengan kita, maka kita pulau dia, kita pandang dengan pandangan kehinaan kepada dia. Sebab boleh jadi orang kita pandang hina tu adalah orang yang sangat baik, malah dia lagi mulia daripada kita, dan kita pun tak tahu. Orang yang kita pandang hina tu boleh jadi satu hari nanti mereka lah yang akan tolong kita, mereka lah akan selamatkan kita daripada api neraka. Jadi itu di antara perkongsian kita pada kali ini berkaitan Julaibib. Moga-moga segala perkongsian saya anda boleh belajar sesuatu dan anda boleh kongsikan kepada kawan anda dan kongsikan kepada ahli keluarga anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, satu lagi sebelum saya habiskan video kita kepada kali ini, iaitu saya nak kongsikan kepada anda, iaitu satu produk itu daripada saya sendiri. Saya sendiri yang buat produk ni, saya sendiri yang pergi beli bahan, saya sendiri yang baking. Okey, produk ni daripada saya dan saya belajar formula resepi macam mana nak hasilkan satu cookies yang sangat sedap. Okey, saya ada produk yang bernama The Snack Cookies, yang mana The Snack Cookies ni adalah daripada saya sendiri, yang saya sendiri pergi belajar macam mana nak buat cookies yang sedap. Okey, just nak share kepada anda, saya ada 2 flavor. Saya ada 2 freezer, iaitu yang dekat tangan saya adalah freezer V Cookies. Kalau V Cookies adalah daripada vanilla butter, anda boleh tengok gambar yang lebih jelas.
Okey, V cookies daripada vanilla butter, dan satu lagi adalah Cha cookies. Pun sama, anda boleh tengok gambar yang lebih jelas. Okey, ini adalah dua perisa yang kita sengaja buat kepada siapa-siapa yang peminat coklat, maka dia akan minat Cha cookies. Tapi kalau anda jenis yang minat kepada vanilla, anda mesti minat kepada V cookies, iaitu vanilla butter. Kita tengok banyak feedback daripada customer kami, bila mana sampai ada snack cookies, sampaikan mereka ni berebut-rebut nak makan. Berebut-rebut nak makan disebabkan saking sedapnya dia snack cookies. Ada tu di antara customer kami yang bila order 3 botol dia orang kata tak cukup, bila order 5 botol dia orang kata tak cukup. Jadi macam mana nak order? Just order je, nombor dekat bawah ni, tekan je nombor WhatsApp dekat bawah, nanti akan ada tim kita yang reply. Okay, insyaAllah itu di antara value manfaat yang saya boleh kongsikan dengan anda. InsyaAllah kalau boleh tengok dekat feedback kami, banyaklah customer kami yang dah makan, banyaklah customer kami yang puji kesedapan dia snack cookies. Sedap macam mana, anda kena try. Anda kena try dulu, barulah anda tahu macam mana sedapnya dia snack cookies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.